Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Aqulu lakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meneruskan apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah untuk pertama kalinya bertemu kita dalam FB Live ini dalam rangka meneruskan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Ma'ruf, yang mana insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan iaitu hikmah kisah-kisah Al-Quran, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang mana insya-Allah sebagaimana kita tahu kita akan menggunakan kitab ini, iaitu hikmah kisah-kisah Al-Quran yang diterjemahkan yang disusun oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dan diterjemahkan oleh Pustaka Darus Sunnah, yang mana kita sedikit sebanyak bagi sesiapa yang mungkin belum pernah mendengar tentang Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau adalah merupakan salah seorang ulama besar yang berasal daripada Iraq, dan beliau kemudian bermastautin di Yaman dan meninggal di sana. Dan banyak buku-buku yang sangat-sangat bermanfaat yang disusun oleh beliau, dan di antaranya buku yang disusun oleh beliau itu ialah Al-Mustafad min Qisasil Quran, iaitu bermaksud hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran, yang sekarang ini sudah ada terjemahannya di pasaran, yang diantaranya diusulkan oleh Pustaka Darus Sunnah. Ma'asyiral muslimin, insya-Allah kita mulakan kuliah kita berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan jika sekiranya terdapat di antara anda yang ingin memberikan soalan, bolehlah meletakkannya di ruangan komen. InsyaAllah saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan kadar yang terdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihi salam adalah merupakan Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi sesudah Adam alaihi salam. Allah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selainnya, seperti berhala dan lain-lain. Memperingatkan mereka dari azab Allah jika menyelisihi dan tidak beriman kepadanya. Akan tetapi mereka tetap saja dalam kekufurannya. Nabi Nuh alaihi salam tetap mendakwah kaumnya selama 950 tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh alaihissalam terus gencar berdakwah selama kurun waktu tersebut, siang malam, terang-terangan, mahupun tersembunyi. Dia berdebat dengan mereka dan mereka pun mendebatnya dalam dakwahnya. Meskipun demikian, tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit. Allah telah mengkhabarkan bahawa takkan beriman dari kaumnya kecuali orang yang telah beriman dan jumlah mereka itu sedikit seperti yang kami ungkapkan. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam berdoa untuk kebinasaan kaumnya, Allah telah mengkhabarkan tentang doa Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dalam surah Nuh ayat 26 hingga 27 yang bermaksud, dan Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam muqaddimah tadi yang mana Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan berhala. Dan bahkan Nabi Nuh alaihissalam juga adalah merupakan Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama apabila menyebutkan tentang Rasul, mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan Rasul yang pertama, tanpa mereka menafikan tentang kewujudan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam alaihissalam sendiri yang merupakan manusia yang pertama, ataupun lebih senang disebut datuk kita, datuk dan nenek kita, iaitu Adam dan Hawa. Dan kemudian selepas itu adanya beberapa nabi yang lain seperti Nabi Idris alaihissalam, dan juga di dalam hadis ada menyebut tentang Nabi Syis alaihissalam. Namun apabila menyebut Rasul, iaitu yang mana seorang Nabi itu ditugaskan untuk berdakwah kepada kaumnya, maka Nabi Nuh adalah merupakan Rasul yang pertama. Yang mana cabaran Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah kepada kaumnya ialah untuk mengajak mereka kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat berkenaan dengan bagaimana manusia itu merosak akidahnya, rosak akidah mereka dengan menyembah patung, berhala dan sebagainya telah berlaku lama. Yakni bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Cabaran Nabi Nuh itu mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah perkara seperti ini boleh berlaku? Wallahu taala alam. Sebagian para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti contohnya dalam kitab Muqaranatul Adyan, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang perbandingan agama. Ada beberapa ulama seperti Dr. Ahmad Shalabi mengungkapkan satu kesimpulan yang lebih kurang bagaimana manusia itu boleh tersesat.
apabila manusia itu sudah semakin lama semakin jauh daripada agama. Okay. Semakin jauh daripada agama ni, kita boleh memahami sama ada mereka pada waktu itu sudah mula berkembang, dalam erti kata berpindah dari tempat asal tinggal mereka. Mereka membuka kawasan-kawasan yang baru, mereka berhijrah, dan kemudian di samping itu juga sudah mula menjauh daripada agama. Apabila manusia itu sudah semakin lama semakin menjauh daripada agama, maka begitulah datangnya syaitan berusaha untuk menyesatkan mereka, seperti mendatangkan kepada mereka bayangan-bayangan, okay? Iaitu dengan membisikkan kepada mereka dan membayangkan kepada mereka akan seperti kita berada di satu alam fantasi. Kita mula membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu, sehingga sesuatu yang berada di luar daripada jangkauan kita, maka disitulah cara syaitan menyesatkan kita, sehingga akhirnya manusia yang semakin lama semakin jauh daripada agama, maka mereka cuba untuk merealisasikan dalam fikiran mereka atau apa yang mereka fantasikan, sehingga akhirnya begitulah ringkasnya terciptanya patung-patung berdasarkan daripada imajinasi mereka. Maka mereka selepas terciptanya patung-patung tersebut, berhala-berhala itu, maka mereka mula memikirkan bagaimanakah cara-cara untuk menyembah patung-patung tersebut, dan kemudian meletakkan kepercayaan bahawa patung-patung ini mempunyai kuasa untuk mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan di sini juga kita lihat dalam muqaddimah Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam selama kurang lebih 950 tahun dia berdakwah dengan kaumnya, dan berdakwah secara siang malam dan menggunakan pelbagai kaedah dalam berusaha untuk menyelamatkan kaumnya daripada kekufuran. Maka kepentingan kita mempelajari hikmah kisah-kisah Al-Quran iaitu untuk supaya kita lebih bersedia dan kita juga dapat melakukan pelbagai teknik di dalam berusaha untuk berdakwah kepada ahli keluarga maupun kepada masyarakat di sekeliling kita dengan pelbagai cara seperti yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Pada penghujung perjalanan dakwah itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada kita ingin mengatakan bahawa dakwah kita itu berjaya ataupun tidak. Itu adalah merupakan sesuatu yang hanya perlu kita serahkan kepada Allah. Kerana yang pentingnya ialah kita sebagai insan, kita harus berusaha, berdoa dan bertawakal. Para nabi dan para rasul, mereka berdakwah dengan pelbagai cara, seperti Nabi Nuh alaihi salam, sehingga dakwah yang dilakukan selama 950 tahun bukanlah merupakan satu masa yang singkat, tetapi dia merupakan satu masa yang agak lama. Yang mana sama ada Nabi Nuh melakukan dakwah itu secara terang-terangan ataupun secara one on one, dan pelbagai lagi cara pendekatan yang beliau lakukan. Maka itu kita kena mengambil banyak pengajaran daripada dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul seperti Nabi Nuh alaihi salam sendiri.
Kerana apabila kita berdakwah, kita akan mendapat tentangan, kita akan mendapat cacian dan bahkan juga ancaman. Dan itu adalah merupakan lumrah daripada dunia dakwah. Maka itu tidak adalah istilah untuk kita mengatakan bahawa kita give up ataupun kita berputus asa. Kerana para nabi dan para rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima kecaman yang sangat hebat daripada kaum mereka sendiri. Namun kerana tugas itu adalah merupakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka istiqamah, bersabar dan tetap berusaha dengan tujuan untuk menyelamatkan kaum mereka daripada tersesat di dalam agama mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, dakwah Nuh alaihissalam adalah merupakan dakwah seluruh para rasul. Yang mana kata beliau, sesungguhnya seruan Nuh kepada kaumnya adalah ibadah kepada Allah semata-mata, kerana dialah sembahan yang hak dan tidak ada sembahan yang hak bagi kaumnya atau manusia yang lainnya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selainnya. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yakni pada hari kiamat. Dan ibadah kepada Allah semata itu adalah merupakan dakwah semua para rasul. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yakni untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk dan ada di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan, yakni para rasul. Maka jika ibadah kepada Allah semata-mata dan membuang ibadah selainnya itu adalah tema dakwah Nuh dan seluruh rasul Allah, maka apakah makna ibadah kepada Allah semata-mata? Jadi ma'asyar muslimin, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, yakni bahawa tugas mengajak manusia untuk menyembah Allah itu adalah merupakan tugas semua para nabi dan para rasul. Mengajak mereka kembali untuk taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, apakah makna ibadah kepada Allah semata-mata? Iaitu ibadah adalah merupakan nama yang mencakup cinta yang tertinggi untuk Allah, juga kerendahan diri di hadapannya. Barang siapa yang merendah kepada selainnya, padahal ia membenci hal itu, maka ia bukan menghamba padanya. Barang siapa yang mencintai sesuatu tanpa merendah padanya, maka ia tidak menghamba padanya. Sedang Allah Ta'ala berhak untuk dicintai dengan amat sangat. Bahkan dia menjadi dicintai secara mutlak, di mana kita tidak mencintai sesuatu kecuali kerananya. Dan hendaklah dia diagungkan dan kita merendah kepadanya dengan serendah-rendahnya, bahkan merendah kepada sesuatu kecuali kerananya. Ma'asyiral muslimin, Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut tentang ibadah adalah nama yang mencakup cinta yang tertinggi untuk Allah. Itu artinya ibadah yang kita lakukan disertai dengan rasa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin sekadar meletakkan satu contoh yang mudah-mudahan contoh ni dapat difahami oleh kita semua. Kurang lebih kita semua ni pernah mengalami satu gelombang cinta yang sangat dahsyat. Dalam erti kata untuk kita memahami perkara ini, kita kena kembali kepada masa remaja kita. Ini sekadar untuk kita nak memahami dengan sebenar-benarnya perasaan cinta. Masa kita semua mungkin pada usia remaja, di mana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan perasaan mahabbah, yakni syahwat. Kita suka kepada pasangan kita. Yakni lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Pada usia-usia yang seperti itu kita mula ada perasaan suka, mula ada secret admire, seperti itulah. Yang mana kalau seorang yang kita suka tu lalu di hadapan kita, dada kita rasa macam nak meletup lah, sebagai contohnya. Kenapa? Kerana itu adalah merupakan satu pemberian. Perasaan itu adalah merupakan satu pemberian dan dia sebenarnya adalah normal. Normal. Cuma bagaimana kita bertindak daripada perasaan itu yang menjadi ukur tara nanti. Namun kita tidak membincangkan tentang perkara tersebut, tentang apa yang kita lakukan. Cuma saya nak mengatakan yang pertama sekali tentang perasaan itu. Satu perasaan yang menguasai jiwa kita pada waktu itu. Perasaan apa? Perasaan cinta. Kemudian kita melihat tindakan sebagian orang yang sanggup berkorban apa saja untuk pasangan yang dicintainya. Kegilaan dalam memenuhi perasaan cinta itu terhadap pasangan masing-masing. Sehingga kita lihat ada yang sanggup lari rumah, meninggalkan ibu bapa semata-mata untuk bersama-sama dengan pasangan yang dicintainya. Walaupun tindakannya itu adalah merupakan tindakan yang sangat-sangat salah. Bagaimana seorang anak sanggup meninggalkan kedua ibu bapa yang telah memeliharanya, memberi makan dan minum, pendidikan, kebahagiaan, tetapi sanggup untuk meninggalkan ibu bapanya untuk memenuhi kehendak nafsu cintanya kepada pasangannya. Nah, apa yang ingin saya jelaskan ialah mengapa mereka sanggup sampai ke tahap melakukan demikian. Ini adalah kerana jiwa mereka telah dikuasai dengan perasaan cinta yang sangat-sangat mendalam sehingga tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jika kita salurkan perasaan cinta itu, ataupun apakah sekarang ini mampu untuk kita membina perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya ianya lebih dahsyat. Di mana kata Dr. Abdul Karim Zaidan, dia mencakup cinta yang tertinggi untuk Allah juga kerendahan diri di hadapannya. Ini dalam arti kata apabila kita melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lakukan dengan penuh kecintaan. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita bina. Perlu kita bina. Saya tidak mengatakan bahawa selama ini ibadah kita yang telah kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Tetapi ianya adalah merupakan satu perkara yang sangat mencabar apabila kita berusaha untuk menanamkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melakukan ibadah yang telah diperintahkan olehnya kepada kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Dengan benar-benar kita ikhlas melakukan perkara itu. Kita sehingga ke tahap kita cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contoh ya tuan-tuan, kita mungkin mengambil contoh yang mungkin yang contoh di sekitar kita lah. Agar mudah-mudahan contoh-contoh seperti ini dapat memudahkan kita untuk memahami kuliah yang disampaikan. Berapa ramai di kalangan kita yang gagal untuk melaksanakan solat subuh pada setiap pagi. Itu sebagai contohnya. Adakah mereka tidak bangun semata-mata kerana tidak mahu meninggalkan nikmat tidur yang dirasakan pada setiap hari? Atau sebagian kita bangun kerana mengetahui tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sekiranya ibadah ini dilakukan dengan disertai perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang hamba itu tidak akan pernah merasa berat untuk melaksanakan tugas ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Maka itulah satu cinta yang sangat dahsyat, yang mana kita melakukan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sama ada puasa, zakat, sebagai contohnya zakat. Kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap harta kita. Kita tidak mengira-ngira bahawa yang kita keluarkan itu terlalu banyak. Kita tidak pernah mengira tentang perkara itu. Yang kita tahu itu adalah merupakan satu kewajipan apabila telah tiba masanya, dan jumlah itu banyak ataupun sedikit bergantung kepada harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kita harus sentiasa meletakkan kesedaran dalam diri kita, ma'asyiral muslimin. Kerana ingin saya tekankan lagi, dikala kita mungkin pada suatu ketika dulu tidak mempunyai apa-apa, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat harta, sebagai contohnya. Tetapi mungkin pada waktu itu kita menjadi seorang yang rajin, seorang yang rajin berusaha, dan kemudian kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpah ruahkan rezeki kita, dan kita ingin menjadi orang yang berada di atas. Dan berarti kata tangan yang berada di atas lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah. Mungkin kita lupa satu ketika dulu kita pernah berdoa sedemikian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa kita di atas kesungguhan kita bekerja keras, memberi nafkah kepada ahli keluarga, bersedekah, maka Allah memakbulkan doa kita. Allah murahkan rezeki kita. Mungkin perniagaan kita diberikan sambutan, ataupun kita diberikan kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian apabila harta kita melimpah ruah, maka zakat yang harus dikeluarkan itu juga sudah tentunya lebih banyak daripada biasa. Kadang-kadang manusia apabila tiba pada waktu di mana mereka mengeluarkan zakat, mereka terasa ianya seperti satu beban, kerana mereka tidak sangka bahawa jumlah yang perlu dikeluarkan itu terlalu banyak pada pandangan mereka. Nah, di situ seharusnya kita sebagai insan, kita melihat yang dimiliki oleh kita itu masih jauh lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Dan mungkin juga dulu kita tidak bersikap seperti itu. Kita tidak bersikap mengira-ngira, sehingga Allah memurahkan rezeki kita dengan harta yang sangat banyak.
maka Allah mahukan supaya kita mengeluarkan zakat. Dalam erti kata para ulama, tujuannya tidak lain adalah supaya orang-orang di sekeliling kita dapat merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasa. Maka kita berkongsi kebahagiaan dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka seharusnya kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Begitulah kurang lebih apabila kita melakukan sesuatu itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa meletakkan kesedaran dalam diri kita bahawa semua yang kita miliki, kesihatan, kekayaan, kebahagiaan adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kesedaran itu, maka kita akan melakukan segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. InsyaAllah, dan untuk pertemuan kali ini saya akan berkongsi sedikit, iaitu berkenaan dengan metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana disebutkan di sini, Nabi Nuh alaihi salam telah menempuh berbagai metod dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaumnya dengan harapan dari berbagai cara tersebut membuahkan jawapan positif dari kaumnya terhadap dakwah. Akan tetapi tidak ada respon kecuali sedikit dari kaumnya. Ini menunjukkan bahawa prioritas dakwah dan benarnya metod penyampaiannya tidak cukup untuk mengundang respon dan penerimaan terhadap dakwah. Dan akan tetapi juga diperlukan antusias orang yang didakwah dalam menjawab dakwah. Di antara metod Nabi Nuh AS dalam dakwahnya adalah lemah lembut dalam berdialog dengan kaumnya saat mendakwah mereka dan menampakkan rasa ibanya pada mereka, serta memancing gairah mereka dengan menjanjikan terpenuhnya keinginan mereka di dunia jika kaumnya merespon positif dakwahnya dan memperingatkan mereka daripada akibat pembangkangan dan penolakan terus-menerus atas dakwahnya. Waktu menjalankan dakwahnya pun dalam berbagai situasi dan kondisi, yakni siang dan malam, terang-terangan, ataupun sembunyi-sembunyi, dengan kesinambungan dalam dakwahnya serta sabar dan menghadapi kejahilan dan pembangkangan mereka. Masya Allah, ma'asyar muslimin. Kita lihat di sini, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, bahawa Nabi Nuh AS telah berusaha dengan pelbagai cara. Iaitu sama ada dakwah itu secara lemah lembut, berdakwah dengan kita kata kaedah mubasyirin wa munzirin, iaitu dengan berdakwah dengan memberikan khabar gembira kepada mereka, dan bahkan juga menggunakan khabar ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ma'asyiral muslimin, metod-metod dalam dakwah ini yang digunakan pakai pada hari ini, kita sebenarnya telah mencedoknya daripada apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Maka di sini kata beliau, dakwah itu tetap perlu kepada respon orang yang kita menyampaikan dakwah kepadanya. Jadi kalau kita lihat tentang kaedah berdakwah di sini, Nabi Nuh AS telah menggunakan pelbagai cara. Itu sama ada dengan berlemah lembut kepada kaumnya, menunjukkan belas ihsan kepada mereka, berdakwah secara one-on-one, berdakwah dengan memberikan khabar gembira, yakni janji-janji yang baik, dan bahkan juga memberikan ancaman, yakni peringatan kepada mereka jika sekiranya mereka terus melanggar atau tidak mahu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau
maka apakah ancaman yang akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya, pengajaran untuk kita semua. Apabila kita berdakwah, tidak kira dalam apa jua bidang sekalipun. Kan dakwah ni dia boleh masuk dalam pelbagai bentuk. Ada orang mungkin dia popular dalam FB Live, seperti saya, yang mungkin tak ada orang tengok pun. Tetapi mungkin ada orang bila dia masuk FB Live mungkin ramai yang menonton dia. Atau juga dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin satu orang bila dia menyampaikan kuliah di masjid atau di mana-mana tempat, ramai orang yang akan hadir. Tetapi ada orang juga yang menyampaikan, tetapi yang hadir tidak seberapa. Di sini kita tidak menilai ukur tara itu hanya kerana ramai yang menonton, maka berarti dialah yang paling hebat dan pandai berdakwah. Sedangkan orang-orang lain yang menyampaikan mungkin yang mendengarnya tidak seberapa. Ma'asyiral muslimin, ukuran dakwah tidak dikira seperti itu. Tak maaf tuan-tuan. Baik. Ada gangguan teknikal. Okay. Ini juga adalah merupakan cabaran dalam dakwah. Okay. Jadi, jika kita lihat, apakah itu menjadi ukur taranya tuan-tuan? Nabi dalam sebuah hadis menceritakan kurang lebih di mana di akhirat nanti ada di kalangan para nabi yang mempunyai ramai pengikutnya di akhirat. Ada juga di kalangan para nabi yang pengikutnya cuma 5 orang. Dan bahkan ada juga di kalangan para nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Apabila kita mendengar hadis ini, maka apakah ukur tara kita di dalam menyampaikan dakwah? Di kalangan mereka ada yang istilahnya kita memandang mereka dengan mengatakan bahawa mereka gagal di dalam dakwah. Kita kata tidak. Kerana dakwah itu merupakan satu cabaran yang sangat besar yang dibawa tugas ini oleh para nabi dan para rasul. Maka begitulah juga kita apabila kita menyampaikan dakwah. Yang pentingnya kita tidak berputus asa. Kita tetap menggunakan kreativiti kita untuk berdakwah kepada orang-orang di sekeliling kita. Walaupun mungkin melihatnya mereka tidak dapat menerima kita. Tetapi kita mesti kena mengingat. Kita kena ingat bahawa Nabi Nuh AS berdakwah dengan kaum dia selama 950 tahun. Dan tidak yang menerima beliau kecuali sedikit. Sangat sedikit yang menerima beliau. Sedangkan yang beliau sampaikan dakwah itu adalah merupakan orang-orang di sekelilingnya. Artinya Nabi Nuh AS membesar dengan kaumnya. Beliau bukan orang asing. Bukan orang yang datang daripada luar kemudian datang menyampaikan dakwah kepada mereka. Beliau adalah merupakan seorang insan yang membesar bersama-sama mereka, hidup bersama-sama mereka, dan Nabi Nuh bukanlah orang yang asing daripada mereka. Mereka sangat mengenali beliau. Namun apabila beliau menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menolaknya. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, insya-Allah saya berkongsikan satu metod yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, iaitu berlemah lembut dalam berdialog dengan kaumnya.
Iaitu Nabi Nuh alaihissalam berdialog dengan kaumnya saat menyeru mereka ke jalan Allah dengan apa yang sekiranya dapat menyentuh perasaan mereka dan mengundang perhatian mereka serta menerima dakwahnya. Iaitu ia memanggil mereka dengan sebutan, wahai kaum. Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Dalam surah Al-A'raf. Dengan panggilan itu, ia hendak menggugah mereka bahawa mereka semua kaumnya dan dirinya sebahagian daripada mereka. Dan tentunya orang mana pun menginginkan kebaikan pada kaumnya. Oleh kerana itu, hendaklah mereka mendengar dakwahnya dan merenungkannya. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika saudara mereka, yakni Nuh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Perkataan akhukum, yakni saudara, bermaksud senasab, bukan agama. Kata ini menggugah rasa persaudaraan nasab dan menunjukkan pada diri mereka bahawa dirinya menginginkan kebaikan. Dan dia tidak jauh dari mereka dan juga tidak asing bagi mereka kerana dia adalah merupakan saudara mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, Nabi Nuh AS memilih perkataan dengan mengatakan, wahai kaumku. Maka maksud tentang wahai kaumku ini, iaitu kata beliau adalah merupakan perkataan yang boleh menggugah perasaan ataupun boleh mengundang perhatian mereka. Okay. Jadi kita pelajari di sini, apabila kita ingin berdakwah kepada orang-orang di sekeliling kita, kita memilih dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang kita lebih mengetahui orang-orang di sekeliling kita lebih senang dengan menggunakan perkataan-perkataan yang bagaimana. Okay. Contohnya mungkin kita memanggil seseorang itu dengan panggilan yang baik. Okay. Mungkin kita panggil dengan perkataan seperti yang biasa digunakan dan mereka lebih senang. Mungkin panggilan seperti kakak, okay, abang dan sebagainya. Perkataan-perkataan yang mungkin sebagai contohnya disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita yang akan menyebabkan mereka sekurang-kurangnya memberikan perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Maka memilih perkataan-perkataan itu di dalam dakwah itu sangat penting. Dan dia banyak memberikan manfaat. Maka itu tugas para da'i sebagai contohnya, hendaklah mereka memperbanyakkan bahan bacaan. Mengapa? Kerana kita mengetahui dengan banyak membaca akan menguatkan bahasa dan memperkayakan bahasa kita. Maka itu kita dapat mengatur perkataan-perkataan yang baik, yang mana sekurang-kurangnya ianya mampu untuk menarik perhatian orang-orang di sekeliling kita apabila kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kesimpulan pengajaran kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh telah berdakwah kepada mereka selama 950 tahun dan tidak ada istilah kita kata berputus asa di dalam dakwah. Maka Nabi Nuh AS telah menggunakan pelbagai cara untuk mendekati mereka. Sama ada dengan lemah lembut, one on one, ketegasan dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan warna-warni dakwah di dalam masyarakat.
Dan saya juga membuat kesimpulan di sini bahawa apabila kita istilahnya melihat satu kaedah dakwah itu gagal, maka kita harus mencuba untuk menggunakan kaedah yang lain untuk mendekati masyarakat. Yang pentingnya kita rajin berusaha. Tidak semestinya apabila kita menggunakan satu pendekatan di satu tempat, kemudian di tempat itu mendapat sambutan. Sebagai contohnya, mungkin lebih mudah untuk kita katakan, mungkin istilahnya kita katakan pada minggu hadapan masjid yang berdekatan dengan masjid kita akan melaksanakan forum sebagai contohnya. Mungkin kita ambil contoh di Masjid Asyakirin akan membuat satu forum. Maka ramai orang berkunjung ke sana untuk mendengarkan majlis ilmu. Tetapi kemudian apabila dibuat di Masjid Ma'ruf, tidak pula mendapat sambutan. Maka bukan bermakna mereka yang menjalankan tugas tersebut tidak bijak untuk melakukannya. Tetapi itu adalah merupakan satu lumrah dakwah. Mungkin kerana selera orang-orang yang tinggal di kawasan sana tidak sama dengan orang-orang yang tinggal di kawasan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan, kita melakukan analisa dan kemudian kita cuba approach dengan cara-cara yang berbeza. Dan nanti kita akan lihat sendiri, mudah-mudahan dengan pendekatan yang berbeza akan memberikan satu natijah yang berbeza. Dan itulah dia keindahan dalam dunia dakwah ini. Dia tidak semestinya apa yang dilakukan di satu tempat akan berjaya juga di tempat yang lain. Jika tidak, kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul. Mereka bersusah payah di dalam menyampaikan dakwah mereka, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang kita pelajari pada hari ini, Nabi Nuh alaihissalam, yang memang dikenali merupakan di antara para nabi dan para rasul yang diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah dalam jangka masa waktu yang begitu lama, menerima cabaran, cercaan, penghinaan dan sebagainya daripada kaumnya, tetapi beliau tetap bersabar. InsyaAllah pada pertemuan pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan berfungsi lagi, iaitu berkenaan dengan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Nuh AS. Selain daripada berlemah lembut, di sini juga Dr. Abdul Karim Zaidan membawakan contoh bagaimana Nabi Nuh AS menunjukkan belas kasihan dan nasihat kepada mereka, kaedah targhib dan tarhib, penekanan ubudiyah, dan juga bagaimana kaumnya berdebat dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kita sudah tentu kita dapat merasakan apabila sesuatu kaum itu berdebat dengan nabinya, maka mereka akan menguji para nabi dan para rasul dengan permintaan yang bukan-bukan. Permintaan yang mana apabila mereka meminta para nabi dan para rasul mereka untuk melakukan sesuatu, iaitu sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada para nabi dan para rasul itu mukjizat untuk mengatasi apa yang diminta oleh kaumnya. Jadi ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama-sama dengan Masjid Ma'ruf pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang singkat ini insya-Allah memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada para jemaah semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al jam'ana hadza
jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fiha ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.